Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustaz Alam ya. Kami dari Kepala 1 ingin membentangkan tentang tajuk iaitu LGBTQ di Malaysia dan satu sudut dari pandangan Islam. LGBTQ telah menjadi satu barang dalam masyarakat di Malaysia dan menjadi salah satu masalah sosial dalam komuniti. LGBTQ membawa maksud lesbian, gay, biseksual, transgender dan juga queer. Golongan ini telah lama berada dalam kalangan komuniti kita dan banyak organisasi dan pertubuhan telah ditubuhkan bagi menyokong golongan ini. LGBT menjadi masalah yang serius apabila aktiviti tidak bermoral dan perbuatan seorang ini sering berlaku dalam kalangan komuniti generasi muda di Malaysia. Budaya LGBT sebenarnya menyimpang dari aspek budaya masyarakat di negara kita jika bermain dengan isu-isu sensitif terkait budaya dan agama Malaysia. Kesan daripada fenomena LGBT ini sememangnya boleh menghancurkan masyarakat dan budaya terutamanya dari segi tingkah laku dan akhlak. Istilah LGBT mula digunakan untuk dirujuk kepada kumpulan homoseksual dan transgender dan mula digunakan pada tahun 1990. Penggunaan istilah ini pada awalnya bertujuan untuk disematkan kepada individu yang memiliki kecenderungan seksual tersebut. Pada zaman ini, singkatan ini merangkumi pelbagai orientasi seksual dan pelbagai identiti jantina. Untuk mewakili kumpulan yang lebih khusus, singkatan ini telah dikembangkan kepada LGBTQIA ataupun LGBTQ+. Oleh itu, LGBTQ telah diterapkan untuk digunakan sebagai istilah mewakili kumpulan yang berlainan jantina dan orientasi seksual yang lain daripada heteroseksual dan cisgender. Bila kita memahami tentang perbezaan antara orientasi seksual dan jantina dalam kalangan LGBT, kita dapat melihat bahawa orientasi seksual dan identiti jantina adalah dua perkara yang berbeza. Orientasi seksual merujuk kepada tarikan seksual, romantik atau emosi kepada individu lain daripada jantina atau identiti tertentu. Jenis-jenis orientasi seksual dalam LGBT contohnya homoseksual, biseksual, panseksual, aseksual dan lain-lain. Selain itu, identiti atau ekspresi jantina dikaitkan dengan perasaan dalam yang datang dari jiwa yang menyatakan seseorang sebagai seorang lelaki, perempuan, transgender, bagender, bukan binari dan lain-lain. Mereka merasakan bahawa identiti jantina bukan ditentukan oleh biologi seperti yang ditunjukkan oleh jantina atau kod genetik. Sebagai contoh, seseorang mungkin mentarifkan dirinya sebagai perempuan walaupun dia dilahirkan sebagai lelaki yang mempunyai kromosom XY. Setiap orang daripada golongan ini juga boleh mempunyai orientasi seksual dan identiti jantina pada masa yang sama. Sebagai contoh, seseorang yang mengenal pasti sebagai lelaki tidak semestinya tertarik secara seksual kepada wanita yang berlainan jantina. Individu tersebut boleh mempunyai orientasi seksual jantina bukan binari atau individu lain yang mempunyai personaliti tertentu tanpa mengira jantina. Masih banyak pandangan yang menyatakan LGBT ini sebagai satu penyakit sosial ataupun gangguan mental. Namun, belum ada kesepakatan di antara penyelidik yang menyatakan perbezaan orientasi seksual dan jantina dalam LGBT dengan penyakit jiwa atau trauma psikologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 50 tahun terakhir, hingga saat ini para penyelidik pun belum dapat menjelaskan secara pasti penyebab dari LGBT serta mengapa seseorang boleh memiliki orientasi sosial tertentu. Sementara untuk identiti jantina, hal ini lebih banyak dikaitkan dengan faktor psikologis. Maksudnya, bagaimana individu memahami dirinya secara dalam dan cuba untuk menunjukkan dirinya keluar melalui ekspresi jantina. Kemudian saya serahkan pembutangan ini kepada Insofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insofia binti Ahmad Raspain dan saya akan bercakap tentang sejarah LGBT dalam konteks Islam serta pandangan Islam terhadap LGBT dari segi Al-Quran dan Hadis As-Sunnah. Homosexuality ini bukanlah perkara baru dalam kalangan umat Islam. Ia turut dikisahkan di dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut AS, iaitu kaum Sodom dan Amoro, yang gemar melakukan hubungan intim sesama sejenis, lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Jadi Nabi Lut AS ni diutuskan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada mereka ke jalan yang benar. Namun berdakwahlah macam mana pun, mereka ni tetap degil dan mempersoalkan kedudukan Nabi Lut AS dan meminta azab untuk diturunkan sekiranya apa yang disampaikan oleh Nabi Lut AS itu adalah benda yang benar. Allah SWT pun menurunkan para malaikat yang berupa pemuda kancak tampan sebagai satu ujian kepada kaum Sodom ini. Dan pada ketika itu, Nabi Lut AS berasa cemas kerana baginda tahu kaum dia ni takkan lepaskan pemuda kacak ini. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hud ayat 78 hingga 79, dan kaumnya segera datang kepadanya dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah puteri-puteriku yang lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tak
adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami mahukan. Perintah Nabi Lut AS ini tidak diendahkan dan seperti yang diminta, Allah pun menurunkan azab terhadap kaum ini dengan bumi diterbalikkan dan mereka dihujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Perbuatan LGBT ini adalah satu isu akidah yang serius yang mana ia adalah haram dan juga berdosa besar. Perbuatan ini memang menyimpang dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu manusia diciptakan dari dua jenis jantina saja, lelaki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan Dia, Allah, mencipta dua pasang dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, manusia juga memiliki kecenderungan terhadap lawan sejenisnya, lelaki terhadap perempuan dan perempuan terhadap lelaki. Hal ini supaya manusia dapat memelihara keturunan yang berterusan sekaligus menjaga akhlak dan maruah mereka. Berdasarkan hadis pula, Muhammad Al-Bakri berkata di mana di dalam Sunan Al-Tirmizi, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan perlakuan itu. Jadi berdasarkan hadis di atas, demikianlah para ulama bersepakat bahawa LGBT itu termasuk dalam dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekianlah daripada saya. Pembincangan ini akan disambung oleh Hafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Hafifah Anisha binti Wan Mak Fauzi. Pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas dan padat tentang isu LGBTQ yang berlaku di Malaysia. Kenapa gerakan LGBT ini tetap boleh menyusup masuk ke dalam kebanyakan negara? Tak kiralah sekuat mana pun pegangan kepada agama masyarakat itu. Pelik kan? Pasti ramai yang menggaruk kepala melihat bagaimana kumpulan minoriti yang membawa perjuangan yang berasaskan kesongsangan seksualiti itu mampu membuatkan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia mendengar suara mereka. Di Malaysia, JAKIM telah mendedahkan anggota masyarakat gay yang telah merekodkan peningkatan yang hampir 100%, iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2019 berbanding 173,000 pada 5 tahun sebelumnya. Transgender pula peningkatannya kepada 30,000 individu pada tahun 2018 berbanding 5 tahun sebelumnya, iaitu 10,000 individu. Menurut statistik ini, kes LGBTQ telah mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kedudukan LGBT di Malaysia yang mana isu ini telah mencetuskan kontroversi, terutamanya apabila ia benar-benar menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Pada mulanya, isu LGBT ini tidak diberikan perhatian, tetapi sedikit demi sedikit, akhbar di Malaysia telah memberikan peluang kepada isu LGBT ini. Ianya hanya berbentuk lebih kepada memberi amaran, pengajaran dan menyatakan pendirian kerajaan terhadap isu LGBT ini. Isu LGBT ini telah memberikan imej yang buruk kepada institusi agama dan pendidikan di Malaysia, yang mana kejadian seorang pengetua tahfiz telah ditangkap atas kesalahan seksual kepada seorang pelajar di sekolah tersebut. Pengetua ini juga telah melakukan perbuatan libat, meraba dan pelbagai lagi sehingga mendatangkan kecederaan yang serius kepada masa tersebut. LGBT juga dilaporkan makin mendapat tempat dalam kalangan pelajar institusi penggajian tinggi. Terdapat juga program-program yang mengunsurkan LGBT cuba dirancang di universiti, terutamanya universiti swasta. Seterusnya, isu perhimpunan LGBT di Malaysia yang tidak asing lagi kita dengar antara salah satunya Festival Georgetown pada tahun 2018 yang mana golongan ini telah mempromosikan dan menyebarkan fahaman mereka. Isu aktivis LGBT juga telah menjadi bualan ramai yang mana kumpulan LGBT ini telah mempromosikan agenda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atiqullah bin Ahmad Tirmizi akan membentangkan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan LGBTQ di Malaysia dan implikasinya. Amalan LGBTQ ini bukan sahaja dilarang dalam agama Islam, bahkan agama lain seperti Kristian, Hindu dan juga Buddha turut melarang penganutnya daripada terjebak dengan aktiviti songsang ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan LGBTQ ini, antaranya ialah personaliti semula jadi, cara gaya hidup, pengaruh rakan sejenis dan kurangnya penghayatan agama dalam diri. Faktor yang pertama ialah personaliti semula jadi. Menurut Huffman, personaliti semula jadi ialah corak pemikiran seseorang, perasaan dan tindakan yang unik dan relatif. Kepribadian seseorang itu dapat digambarkan melalui tingkah laku yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan seharian.
Manakala personaliti ialah perilaku seseorang yang akan menentukan siapa diri kita dan cara kita bergaul dengan orang sekeliling. Kebanyakan individu yang terjebak dengan LGBTQ ini, terutama sekali maknyah dan tomboy, menganggap diri mereka terperangkap di dalam tubuh yang tidak menggambarkan siapa diri mereka yang sebenar. Ada juga yang memberikan alasan kenapa mereka terjebak dengan LGBTQ ini kerana mereka mempunyai sifat yang lembut ataupun sifat yang sedikit ganas sejak mereka dilahirkan lagi. Ada juga yang menyatakan hidayah mereka belum sampai. Jika dapat hidayah, mereka akan berubah. Seterusnya ialah cara gaya hidup. Gaya hidup ialah tingkah laku dan amalan yang dilakukan dalam kehidupan seharian ataupun tabiat. Cara gaya hidup kumpulan LGBTQ ini juga meliputi amalan keagamaan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan rakan-rakan dan hubungan dengan pasangan. Amalan keagamaan yang rendah menjadi faktor utama bagi mereka yang terjebak di dalam aktiviti songsang ini. Ada di antara mereka yang tidak menjaga solat dan tidak berpegang teguh dengan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita mestilah berpegang teguh dengan ajaran agama dan mengikuti panduan utama kita iaitu Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup kita supaya kita tidak lari dari ajaran agama. Pengaruh rakan sejenis yang lebih memahami dan sering mengambil berat juga turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan LGBTQ di Malaysia. Bagi mereka yang terjebak dengan LGBTQ ini, mereka amatlah memerlukan kawan atau sahabat yang memahami diri mereka. Jika mempunyai sahabat ataupun kawan yang mempunyai personaliti yang sama, itu adalah satu bonus bagi mereka kerana mereka boleh berkongsi masalah dan saling memberi nasihat antara satu sama lain. Kebelakangan ini, banyak aplikasi LGBTQ yang wujud bagai cendawan tumbuh selepas hujan seperti Grindr, Dash, Hornet dan Bloop. Aplikasi ini berfungsi untuk menghubungkan pasangan sejenis untuk melakukan hubungan songsang dan hubungan yang terlarang. Seterusnya ialah kurangnya penghayatan agama dalam diri. Turut menjadi faktor utama dalam perkembangan LGBTQ ini. Ini adalah kerana pendidikan agama sememangnya telah didedahkan kepada setiap individu sejak dari bangku sekolah lagi. Akan tetapi, amalan kehidupan beragama yang kurang dihayati oleh seseorang individu boleh menyebabkan mereka terjebak dengan aktiviti kotor dan jijik ini. Kekurangan ini menyebabkan golongan ini terus-menerus melakukan perbuatan yang terlarang, malahan tidak berusaha untuk kembali ke arah ke jalan yang diredai oleh Allah. Golongan ini seolah-olah tidak dapat membezakan di antara hak dan batil, halal dan haram. Oleh itu, golongan ini haruslah mengambil ikhtibar dari kisah orang-orang terdahulu seperti kaum Nabi Lut yang ditimpa bala kerana ingkar dengan perintah Allah kerana melakukan hubungan songsang. Sudah terhantuk baru terngadah. Itulah peribahasa yang sesuai untuk digambarkan kepada golongan yang mendapat penyakit HIV, AIDS dan penyakit kelamin kerana terlibat di dalam kancah aktiviti yang tidak bermoral iaitu LGBTQ. Tanpa kita sedari, golongan yang terjebak dengan LGBTQ ini telah menconteng arang ke muka sendiri. Hidangan yang mereka perolehi hanyalah cemuhan, ejekan, makian dan sindiran dan kata-kata kesat dari orang sekeliling. Hal ini menyebabkan mereka mendapat tekanan emosi yang hebat dan menjerumus mereka ke arah bunuh diri. Sedangkan membunuh diri ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, pada hari kiamat, mereka akan diseksa dengan cara itu. Disebabkan keseronokan menjadi keutamaan dan terlalu menurut hawa nafsu songsang, ia telah menjatuhkan maruah mereka secara tidak sedar maupun sedar. Aplikasi seterusnya ialah komuniti. Sebahagian besar masyarakat menolak keberadaan golongan LGBTQ, khususnya di negara-negara Arab seperti Iraq, Iran, Mesir, tidak terkecuali negara Asia Tenggara seperti Brunei dan negara kita iaitu Malaysia. Masyarakat umumnya melihat keberadaan golongan LGBTQ ini sebagai suatu unsur yang negatif, abnormal dan satu kesalahan. Penolakan dan pandangan ini didasarkan atas ajaran agama yang dianuti oleh sebahagian besar masyarakat di Malaysia. Masyarakat umumnya memberikan kecaman dan menjauhi segala aktiviti sosial dengan golongan ini kerana takut akan merebaknya penyakit seperti HIV dan AIDS. Ada juga yang berpendapat bahawa LGBTQ merupakan satu penyakit dan harus dihapuskan kerana takut akan merebak kepada generasi yang akan datang. Seperti mana yang kita telah menelusuri kisah umat terdahulu di mana Allah telah menghancurkan kaum Nabi Lut kerana terlibat dengan hubungan sejenis dan ingkar dengan perintah Allah. Hal ini menyebabkan masyarakat takut dengan keberadaan mereka akan menyebabkan bala menimpa seperti berlakunya bencana alam. Agama adalah panduan hidup bagi setiap penganut. Dalam setiap agama itu sendiri mempunyai tata cara hidup yang baik dan sempurna. Sebagaimana kita ketahui, agama seperti Islam, Sikh, Buddha dan Hindu juga menolak fahaman LGBTQ ini. Perkahwinan merupakan satu ibadah dan bertujuan untuk memenuhi kehendak fitrah manusia dan untuk meramaikan umat manusia di atas muka bumi ini. Setiap pasangan yang telah mendirikan bahtera perkahwinan semestinya menginginkan zuriat yang soleh dan solehah. Bagi merealisasikan impian tersebut,
mereka mestilah melakukan persetubuhan antara suami dan isteri yang sah. Sekiranya seseorang lelaki bersuamikan seseorang yang sejenis dan seseorang perempuan beristerikan perempuan, bagaimanakah zuriat akan dilahirkan? Dari sudut pandangan sains, telah dibuktikan bahawa sperma yang dimiliki oleh lelaki semestinya bergabung dengan ovum yang dimiliki oleh seorang perempuan. Maka terhasillah janin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, itu pasangannya, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu." Assalamualaikum, saya Nur Amira Ismadi akan mengupaskan dengan lebih lanjut solusi mencegah LGBT. Seperti yang sedia maklum, perbuatan LGBT menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat di Malaysia tanpa mengira peringkat umur, agama, budaya dan bangsa. Hal ini adalah kerana timbulnya pelbagai isu yang dibawa oleh golongan ini di dalam kalangan masyarakat. Golongan LGBT ini yang berselindung di sebalik propaganda, kebebasan dan hak asasi manusia menjadikan ia suatu tumpuan berbagai kajian di pelbagai peringkat. Antara salah satu cadangan daripada aspek individu ialah dengan memberi pendekatan dan membimbing mereka kembali kepada jalan yang benar. Contoh pendekatan yang dapat diberikan ialah dengan memberi pendedahan tentang keburukan perbuatan LGBT tersebut. Namun, harus diingat, setiap nasihat yang diberikan hendaklah secara ikhlas dan tiada paksaan kerana hal ini akan mengganggu emosi dan mental seseorang. Seperti yang sedia maklum, bukanlah mudah untuk berubah apabila telah terlibat di dalam aktiviti tidak bermoral ini. Oleh yang demikian, di dalam aspek keluarga, sokongan moral yang tinggi daripada ahli keluarga amatlah penting untuk membantu mereka berubah kembali kepada fitrah yang asal. Janganlah kita mencemooh ataupun mengkeji perbuatan mereka kerana setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Dia dapat dinafikan setiap daripada golongan yang terlibat di dalam aktiviti LGBT ini adalah kerana institusi keluarga yang tidak kukuh dan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memberikan perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya terhadap anak mereka supaya mereka tidak rasa tersisih dan disayangi. Di bawah aspek kerajaan pula, terdapat pelbagai solusi yang dapat dicadangkan, iaitu dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang di Malaysia. Penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada hendaklah dilakukan dan melakukan semakan semula terhadap undang-undang yang sedia ada. Selain daripada itu, pelaksanaan undang-undang di Malaysia haruslah dikaji semula agar dapat digunakan sewaktu mengatasi masalah LGBT ini. Seterusnya, Akta dan Enactment Tata Cara Jenayah haruslah diwujudkan dengan memberikan peruntukan yang berkaitan dengan aduan, siasatan, tangkapan dan geledah sehinggalah kepada tata cara pendakwaan dan perbicaraan. SOP yang lengkap juga haruslah diberikan di mana untuk menjadikan panduan terhadap langkah-langkah pendakwaan dan pelaksanaan. Di samping itu, mekanisme perundangan seperti keseksaan dan hukuman perlulah dijadikan sebagai satu kaedah mencegah perbuatan LGBT ini supaya pesalah tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Pada masa yang sama, segala aktiviti yang dijalankan oleh golongan LGBT ini perlulah dimasukkan dengan serta-merta. Pengguna media sosial haruslah memainkan peranan yang penting dengan melaporkan segala jenis aktiviti dan kegiatan golongan ini kepada pihak yang berwajib. Suatu peruntukan baru yang berkaitan dengan permasalahan LGBT ini perlulah dikemukakan oleh Badan Legislatif di Malaysia. Segala jenis peruntukan yang berkaitan dengan permasalahan LGBT ini perlulah diberikan kajian semula dan diteliti dengan sepenuhnya sama ada di bawah kanun keseksaan maupun kesalahan jenayah syariah. Secara kesimpulannya, isu LGBT ini amatlah susah untuk dibendung dan diatasi. Semoga dengan segala solusi yang diberikan, dapatlah kita mencegah dan mengurangkan masalah LGBT ini daripada berterusan. Diharapkan semoga Malaysia dapat mencapai kemajuan dan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Sekian daripada saya, terima kasih.